سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. باب ظرف الزمان وظرف المكان. قال ظرف الزمان واسم الزمان المنسوب بتقدير في نحو اليوم والليلة وغدوة وبكرة وسحرا وغدا وعتمة وصباحا ومساء وأبدا وأمدا وحينا وما أشبه ذلك. Selumpan. Baik, masuk dalam perbahasan mansubat yang ketiga dan yang keempat, iaitu zarfu zaman dan juga zarfu al-makan ataupun disebut juga al-maf'ulu fihi. Sebelum ni kita mengaji maf'ulun bih. Nanti kita akan mengaji maf'ul min ajlih, maf'ul ma'ah, dan juga setengah kita sebut al-maf'ul fihi, iaitu zaraf zaman dan zaraf makan. Maknanya dalam maf'ul fih di bawahnya ada zaraf zaman dan juga zaraf makan. Itu menunjuk ataupun merujuk kepada tempat dan juga masa. Jadi kita ni tak sunyilah daripada masa dan juga tempat. Kita ni tak sunyi daripada masa dan juga tempat. Maksudnya kita ni dikelilingi oleh masa dan juga tempat. Hari ni kita berada di bulan apa ni? Katalah hari ni bulan 2. Maka nanti kita akan masuk ke bulan 3. Sekarang ni kita berada pada waktu malam. Esok pagi kita berada pada waktu siang. Jadi tak sunyi dengan waktu dan juga tempat. Tak sunyi daripada waktu dan juga tempat. Bila kata makhluk, benda baru ni, memang tak sunyi daripada waktu dan juga tempat. Baik. Kemudian zaraf zaman dan zaraf makan ni diletakkan sekali lah di bawah satu nama al-maf'ulu fih, sebab perbahasan dia sama. Kecuali ada beza sedikit lah, kita akan tengok nanti. Dan dibuat sekali. Ini kita akan baca dua-dua sekali lah, dua-dua bab ni insya-Allah. Baik. Jadi kata musannif rahimahullah, dimulakan dengan zaraf zaman dulu. Dia kata zarfu zamani huwa ismu zamanil mansubu bitaqdiri fi. Zaraf zaman adalah isim zaman. Yani isim satu nama yang merujuk ataupun yang menunjuk kepada masa. Yang menunjuk kepada masa. Dan isim tu pula al-mansubu. Isim tu mansub. Itu sifat dia. Az-zaman tu jadi mudhaf ilaih. Lepas tu al-mansub tu bukan sifat pada zaman tu, sifat pada isim. Lepas tu kita baca al-mansubu. Ini ismu zaman al-mansubu. Isim zaman yang mansub isim tersebut bitakdiri fi, dengan takdir fi. Yani maksudnya dengan kita mulahazahkan fi dalam kepala otak kita, dalam zihin kita, dalam tulisan tak ada. Contoh nak cakap sumtu yaumal khamis. Sumtu yaumal khamis. Kalau kita terjemah aku telah berpuasa pada hari Khamis. Kita terjemah, kita letak pada hari Khamis. Tapi ketika tulis tak ada pun fi. Tapi sebab fi tu kita mulahazahkan, kita perhatikan benda tu ada dalam kepala kita ni. Tu maksud bitakdiri fi.
Contohnya dia kata nahwul yauma wal lailata wa ghudwatan wa bukratan ila akhirih. Nanti kita akan tengoklah apa ni musannif bawakan makna tiap-tiap kalimah yang disebut ni. Wa aqulu kata asy-syarih rahimahullah, al-zarfu maknahu fil lughah al-wi'a. Zaraf maknanya pada lughah adalah wi'a, bekas. Maknanya bekas. Sesuatu yang berada di dalam apa ni zaraf dipanggil mazruf. Contohnya sekarang ni kita ni mazruf, kita berada di dalam rumah. Rumah ni jadi zaraf, yang berada dalam rumah ni panggil mazruf. Sebab tu zaraf juga kalau sekarang ni apa ni zaraf sampul surat. Kita nak beli sampul surat, kita tanya zaraf. Zaraf ada tak? Hari dia akan bagi sampul surat. Jadi sampul tu sebagai zaraf, dan surat yang berada dalam dia tu panggil mazruf. Dia asal maknanya pada lughah adalah al-wi'a. Tapi kat sini bukan kita nak makna lughah, kita nak makna di sisi apa ni pada istilah ulama nahwu. Wal muradu bihi, yang dikendaki di sini dengan apa ni zaraf di sini, fi urfin nuhah. Wal muradu bihi fi urfin nuhah al maf'ulu fihi. Dan yang kendaki dengan zaraf pada uruf ulama nahwu adalah al maf'ulu fihi. Wa huwa naw'an. Dan maf'ul fihi ni ada dua jenis. Zarfu zaman, al-awwal zarfu zamani, wa tsani zarful makan. Dan yang kedua zaraf makan. Baik, apa makna zaraf zaman dan apa makna zaraf makan? Ini kita akan tengok dalam apa ni syarah kita. Dia kata amma zarfu zaman fahuwa ibaratun 'anil ismi alladhi yadullu 'ala az-zamanil mansubu bil lafzi dalli 'ala al-ma'na al-waqi'i dhalika al-ma'na fihi. Dekat apa tu? Adapun zaraf zaman, maka iaitu zaraf zaman tu ibaratun, satu ibarat ataupun ucapan, ungkapan mengenai isim, mengenai isim alladhi, bukan mansubu tu mansubi tadi, silap. Anil ismi alladhi, mengenai isim yang yadullu, isim yang menunjuk ke atas zaman ataupun isim yang merujuk kepada zaman. Al-mansubi, itu sifat bagi siapa tu Umay? Al-mansubi, sifat bagi isim. Al-mansubi sifat bagi isim, bukan sifat bagi zaman. Yadullu 'alal zamani, isim yang menunjuk ataupun merujuk kepada zaman, merujuk kepada masa. Yang mansub isim tersebut bil lafzi dal, dengan lafaz yang menunjuk ataupun yang menunjuk ke atas makna al-waqi'i dzalikal makna fi, yang berlaku makna tersebut pada zaman tersebut. Bimulahazati makna fi adalati ala zarfiyah, dengan mulahazahkan makna fi yang menunjuk atas zarfiyah. Payah sikit. Baik. Baik, tak ada. Disebut dalam tu contoh sumtu, ada hamzah dan hamzah. Ada hamzah. Ada hamzah.
Ada hamzah. Betul. Takkid. Itu Isnin. Apa dia? Mana yang tak ada hamzah? Kita ada hamzah. Tapi boleh jadi kita ada silap. Hak betulnya ada hamzah tak ada hamzah? Syed. Maklumah. Ayyuhillah. Coba. Anak tak tanya kita, anak tanya daripada apa. Kita tu boleh jadi tersilap. Kadang-kadang pakai atas, dia bawa bawah, dia bawa atas. Siti. Tak tahu? Tak ada hamzah. Tak ada hamzah, tak tahu? Tak ada hamzah. Siti tak ada hamzah. Aman? Ada. Tak betulnya ada. Tu yang tak ada hamzah macam mana? Ya tu kalau hari ada hamzah, yang tak ada hamzah tu dua. Kalau Isnain, itu memang tak ada hamzah. Itu memang hamzah wasal. Tapi kalau hari ada hamzah. Yauman Isnain. Baik. Dan dia kata sumtu yauma al-Isnain. Aku berpuasa pada hari Isnin. Baik, dia kata apa? Isim yang menunjuk atas zaman. Inilah isim yang menunjuk atas zaman ni. Ni zorof ni. Isim yang menunjuk ataupun yang merujuk kepada masa. Yang mana isim itu mansub. Dia mansub dinasabkan. Siapa yang menasabkan dia? Dia masak dengan siapa? Dengan sebab siapa? Bil lafzi ad-dali 'alal makna, dengan lafaz yang menunjukkan kepada makna, dan makna tersebut berlaku pada hari ini. Jadi mana ada lafaz yang merujuk kepada sesuatu makna dan makna tersebut berlaku pada hari Isnin? Yaum ni hari. Dia masuk, siapa yang masukkan dia? Masuk ala zarfiyah. Ialah masuk dia jadi zaraf. Apa ni amal dia? Ini amal dia sumtu. Dalam sumtu ni ada makna tak? Makna apa? Siam. Ada makna siam. Dalam sumtu ada makna siam. Siam ni berlaku bila? Berlaku dalam hari Isnin. Itu maksud dia cakap isim alladhi yadullu ala zaman. Isim yang menunjukkan atas waktu. Ini yaum. Isim menunjukkan atas waktu yaum ni. Sebab yaum menunjukkan atas waktu. Kita akan tengok makna yaum. Kemudian isim tu mansub. Isim ni mansub dengan sebab apa? Dengan sebab lafaz. Ada satu lafaz yang menunjukkan atas makna. Mana lafaz tu? Dia sum tu ni. Sum ni lafaz, tapi dia ada makna. Makna dia siap. Yang mana al-waqi' zalikal makna, berlaku makna ni, makna siap ni fihi. Fi zaman. Siap ni berlaku di sini. Dan juga dengan mulahazah kan, dengan mulahazah makna fi. Dengan mulahazah kita dalam kepala otak kita ada fi. Tapi tak ada lah, dalam pada tulis tak ada. Ikut takdirnya sumtu fi yaumi al-Isnin. Dia payah sikit tu, dia punya apa? Kalau tak biasa lagi lah dengan ibarat dia tu. Dia mesti
Dia tak syarat pun apa ni, dia tak syarat fi'il, boleh jadi masdar. Contohnya ajibtu min darbika Zaidan al-yawm. Ajibtu, heran aku, min darbika, daripada pukul kamu akan Zaid, pukul kamu tu pada hari ini. Sekarang ni ada apa di mana dia isim yang menunjuk atas zaman? Al-yawm lah, menunjuk atas zaman. Kemudian dia ni mansub dengan sebab apa? Dengan satu lafaz yang menunjuk atas makna. Mana lafaz menunjuk atas makna? Sini ya, darab. Dia tak syarat fi'il. Jadi makna darab ni berlaku bila? Berlaku pada masa ni, di dalam masa. Jadi dia tak syarat apa ni fi'il. Boleh jadi isim fa'il. Boleh jadi isim fa'il. Ana daribun Zaidan. Contoh, al-yawm, aku akan pukul Zaid pada hari ini. Contohnya. Jadi yang menasabkan apa tu daribun lah. Daribun tu ada makna darab, ada makna pukul. Pukul tu berlaku pada bila? Berlaku pada al-yawm, pada hari itu, di dalam hari tersebut. Sebab terkadang satu isim tu merujuk atas zaman, tetapi dia tak jadi maf'ulun fih. Dia tak jadi maf'ulun fih. Contohnya dia bagi contoh dalam tu, yakhafu al-kasula yauma imtihan. Yaum jadi apa? Jadi apa Putri? Orang malas, takut oleh orang malas itu, dia takut pada hari ke dia takut akan? Dia takut akan hari itu. Orang malas dia takut hari imtihan, bukan dia takut pada hari tersebut. Sebelum hari tersebut dia dah takut dah. Ini jadi maf'ulun fih. Maf'ulun bih. Jadi maf'ulun bih, bukan maf'ul fih. Kena ingat tu. Bukan semua isim zaman dia akan jadi maf'ul fih. Baik. Jadi secara ringkas ya, kita buat ni. Maf'ul fih ada dua, iaitu zaraf. Kita ngaji misalnya zaraf makanan. Makanan zaman. Zaraf zaman dan zaraf makan. Kemudian zaraf zaman terbahagi kepada mukhtas dan juga mubaham. Ini pun terbagi kepada mukhtas dan juga mubaham. Ini ma dan la ala miqdari muayyan.
ma dalla ala miqdarin muayyan mahdudin min zaman. Dalam pula punya ni nanti tak ada. Jadi ma dalla ala miqdarin ghair muayyan. Min zaman. Yang ni pula ma lahu suratun, surah makan ma lahu suratun wa hudud mahsurah. Jadi ma dan selalu suratun wa hudud mahsurah. Baik. Apa dia? Ma dalla ala miqdari muayyan mahdudin min zaman. Itu ma dalla ala miqdari muayyan ada mahdudin min zaman. Di zarah zaman terbagi kepada dua, mukhtas dan juga mubham. Zarah makan pun terbagi kepada dua, mukhtas dan juga mubham. Baik. Baik, apa beza zarah zaman yang mukhtas dan zarah zaman yang mubham? Zarah zaman yang mukhtas dia merujuk ataupun menunjuk kepada satu miqdar, satu ukuran yang tertentu daripada masa. Contohnya apa ni, syahar, sebulan. Jadi ada masa yang tertentu. Usbu' itu pun semua apa ni contoh ukuran yang tertentu. Adapun macam hin, lahzah, semua tu tak ada waktu masa had yang tertentu, yang tak mahdud. Jadi kalau yang macam tu dinamakan mubham. Ini pun dia bagi contoh syahar, sebulan, sanah, al-yaum, al-am, al-usbu. Kan dia ada had dia, nanti kita akan tengoklah. Takrif apa? Takrif hari bermula daripada bila sampai bila. Takrif malam daripada bila sampai bila. Jadi dia ada waktu dan juga kadar yang tertentu. Ada kadar dia tu, ada sukatan, ada had. Tapi berbeza dengan mubham. Mubham ni dia tidak menunjuk atas satu kadar yang tertentu dan tak terhad. Satu zaman, satu masa. Masa bila? Ini tidak tidak ditentukan. Maknanya lafaz tersebut tidak merujuk kepada satu makna yang ataupun satu tempoh yang tertentu. Kalimat waqt, kalimat zaman, kalimat hin dan juga kalimat lahzah itu tidak merujuk kepada satu zaman yang tertentu. Jadi dinamakan mubham. Jadi kedua-dua ni boleh dibuat zarah zaman. Ini boleh buat zarah zaman, ini boleh buat zarah zaman. Mukhtas dan juga mubham. Zarah makan pun ada mukhtas, ada mubham. Ni kita masuk dulu. Mukhtas iaitu zarah yang merujuk kepada tempat. Dia ada dua, mukhtas dengan mubham. Mukhtas apa dia? Ma lahu suratun. Dan juga hudud yang mahsurah. Cakap macam mana? Iaitu zaraf yang ada rupa dan juga dia ada hudud, ada sukatan. Contohnya masjid, taman, padang,
Jadi dia tempat, merujuk pada tempat, tetapi dia ada sukatan dia, ada keluasan dia. Itu adalah zaraf zat makan yang mukhtas. Adapun mubham, yang ini dia tidak ada surah. Amam, di hadapan, dia tidak ada sukatan. Duduk depan kita ni panggil amam. Depan kita tak ada kata amam ni daripada ana sampai jarak 1 kilometer. Tak. Jadi kita sebut amam di hadapan. Bila sebut warak di belakang. Jadi dia tidak ada sukatan yang tertentu. Macam masjid, hadiqah, padang semua tu ada sukatan yang tertentu, dia ada rupa dia. Itu beza mubham dengan mukhtas. Mukhtas kita tak buat jadi maf'ulun fi. Yang mubham jadi maf'ulun fi. Yang mukhtas ni kita guna fi. Kita letak kat depan tu memang kita guna fi. Fil hadiqah, fil masjid, fil mal'ab. Isim tu menunjukkan pada tempat, mal'ab menunjukkan pada tempat main. Masjid tempat sujud, tempat orang buat ibadat. Tapi kita tak kata solat itu masjidan. Tak. Masyai zahab tu mal'aban. Tak ada. Kita akan kata ila, ataupun kita akan letak kunafi lah. Sebab sebab dia kan mulahazah makna fi. Jadi kita bagi contoh yang ada fi. Jadi mukhtas dak, mubham yang tu dibuat zaraf zaman. Zaraf zaman. Zaraf zaman kan? Dia zaraf makan. Zaraf makan. Betul. Baik. Baik, takrif dia tu jelas dah. Kita baca sekali lagi. Amma zarfu zaman fa huwa ibaratun 'anil ismi alladhi yadullu 'ala zaman al-mansub, isim tu bil lafzi ad-dal 'ala al-ma'na al-waqi' dhalika al-ma'na fihi. Yani mansub dengan lafaz ad-dal 'alal ma'na alladhi waqa'a dhalikal ma'na, ataupun alladhi waqa'a dhalikal ma'na fihi fi zaman. Baik. Bimulahazati ma'na fi ad-dallati 'ala dzarfiyyah, dengan mulahazah makna fi yang menunjuk atas zarfiyah. Wa dzalika mislu qaulika sumtu yaumal isnain. Dan yang demikian itu seperti kata kamu sumtu yauma al-isnain. Fa inna yaumal isnain zarfu zamanin. Maka sesungguhnya hari Isnin itu merupakan zaraf zaman. Zaraf zaman maf'ulun fihi. Wa huwa mansubun biqaulika sumtu, dan ia mansub dengan kata kamu sumtu. Wa hadzal 'amilu dalun ala ma'nan wa huwa siyam, dan amal ini menunjukkan atas satu makna, iaitu siam. Dan amal ini menunjukkan atas satu makna, iaitu siam, dan siam itu berlaku pada hari tersebut. Wal kalamu ala mulahazati ma'na fi, ay anna siyama hadatha fil yaumil madhkur. Dan perbicaraan kita ni di atas mulahazahkan makna fi, iaitu bahawasanya siam itu berlaku pada hari tersebut. Jadi kita mulahazahkan makna fi, siam tersebut berlaku pada hari tersebut. Bi khilafi qaulika yakhaful kasulu yaumal imtihan. Bersalahan kata kamu takut orang malas itu akan hari peperiksaan. Fa inna ma'na dzalika, makna hadzal qauli annahu yakhafu nafsa yaumil imtihan. Makna perkataan yakhaful kasul yaumal imtihani, orang malas tu dia takut diri hari itu terus, bukan dia takut pada hari itu, dia takut hari itu, hari imtihan. Yakhafu nafsa yaumil imtihan wa laysa ma'nahu annahu yakhafu syai'an waqi'an fi hadzal yaum. Bukan maknanya dia takut sesuatu berlaku pada hari tersebut. Ada beza tu.
Baik. Kemudian wa'lam anna zaman yanqasimu ila qismain, yang tadi dah. Wa'lam anna zamana yanqasimu ila qismain. Al-awwal al-mukhtas was-tsani al-mubham. Amma al-mukhtassu fa huwa ma dalla ala miqdarin muayyanin mahdudin min az-zaman. Wa amma al-mubham fa huwa ma dalla ala miqdarin ghairi muayyanin wala mahdudin. Wa misalul mukhtas asy-syahru was-sanatu wal-yawmu wal-'amu wal-usbu'. Itu misal bagi mukhtas. Dia ada kadar yang tertentu. Misalul mubham al-lahzatu wal waqtu waz zamanu wal hin wal hin. Jadi ini tidak ada masa, tidak ada kadar yang tertentu. Wa kullu wahidin min hadzaini an-naw'aini yajuzu intisabuhu ala annahu maf'ulun fihi. Dan tiap-tiap satu daripada dua jenis ni, dua jenis zarf zaman ni, iaitu mukhtas dan mubham, boleh untuk kita nasabkan dia kerana jadi maf'ul fihi. Boleh kita nasabkan dia jadi maf'ul fihi. Wa qad zakara al-muallifu min al-alfadhi ad-dalati ala zaman 12 lafzan. Dan sungguh telah menyebut oleh muallif daripada lafaz-lafaz yang menunjukkan atas masa 12 lafaz. Jadi bukan yang ni sajalah, cuma muallif dia sebut dua belah. Baik, yang pertama al-yaum wa huwa min tulu'il fajri ila ghurubish syams. Al-yaum bila mula masa dia dan sampai bila pula akhir dia. Al-yaum ni min tulu'i syamsi, min lil-ibtida, bermula daripada terbit fajar, ila lil-intiha, sehingga akhir dia ghurubi syams, sehingga terbenam matahari. Yani al-yaum di sisi syarak. Al-yaum di sisi syarak inilah daripada terbit fajar sampai terbenam matahari. Adapun sisi lughah apa min tulu'il syams, bermula daripada terbit matahari sampai ke bermula pada terbit matahari di sisi kita. Subuh tu kita dah panggil al-yaum dah. Panggil yaum. Itu mula yaum. Tapi di sisi bahasa kot. Bermula daripada terbit matahari. Terbit matahari baru kita panggil siang. Dah ni dah. Kita cakap dah mula panggil yaum, hari. Tapi kalau ikut Islam syarak, al-yaum tu mula pada terbit fajar. Bermula daripada fajar, terbit fajar. Itu kita panggil yaum. Sebab tu kita puasa mula kat situ. Kita puasa mula di fajar, subuh. Masuk subuh tu kita kena tahan dah, tak boleh makan dah. Sampailah maghrib, sampai terbenam matahari. Dia lain al-yaum. Jadi esok tu yaum tu ni lain kita akan tengok lepas ni lah. Jadi bila kita faham di sini, tak ada dah masalah. Kita niat puasa tu, nawaitu sauma ghadin. Kita puasa esok hari. Sebab kita sekarang ni duduk di malam. Jadi esok yaum yang baru. Kita nak puasa esok tu. Sebab tu kita puasa pada esok hari. Kadang-kadang orang dia jadi kesamaran. Aku dah masuk ke 12 dah ni. Awak aku puasa esok hari lagi. Esok hari kita ni ikut Islam. Ni bukan kita ikut yang orang sana Masihi punya ataupun yang Barat punya. Bagi kita akan tengok ada perbezaan sedikit. Ada benda tempat-tempat yang ada perbezaan.
Yang mana subuh subuh pagi kita panggil pagi bermula daripada barat punya, maknanya daripada pukul 12 tu kita dah mula panggil pagi dah. 12 tengah malam kan. Start lepas pukul 12 tu kita dah boleh panggil pagi 1 pagi, 2 pagi, 3 pagi. Tapi kalau nak ikut Arab, bukan di situ start sobah. Sobah ni awalun nahar. Sebab sobah daripada perkataan tu sendiri sobah. Cahaya. Situ mana ada cahaya? Gelap. Baik, kita tengok. Kemudian contoh dia, taqulu sumtul yaum au sumtu yaumal khamis au sumtu yauman tawilan. Wathani al-lailah wa hiya min ghurubi syams ila tulu'il fajri. Malam bermula daripada terbenam matahari sehinggalah terbit fajar. Taqulu i'takaftu al-lailatal barihah wa'takaftu lailatan wa'takaftu lailata al-jumu'ah. Al-thalith ghudwatan wa hiya al-waqtu ma baina salati subhi wa tulu'i syams. Waktu antara solat subuh tu dan juga terbit matahari, itu ghudwah. Itu ghudwah. Saya perkataan dia ghudu, fil ghuduwi wal asal. Tu waktu-waktu ni orang berzikir tu. Atau tok guru pergi tengok mereka akan lepas subuh tu, waktu subuh lepas nak terbenam matahari tu, waktu berzikir time tu. Baca wirid dan sebagainya. Wa huwa al-waqtu ma baina salati subhi wa tulu'i syams. Taqulu zarani sadiqi ghudwatal ahad au zarani ghudwatan. Jadi kita faham daripada kalimah ghudwah tu, iaitu di antara subuh dan juga terbenam matahari. Terbit matahari. Afwan. Wa rabi'u bukratan wa hiya awwalun nahar. Bukrah adalah pada awal siang. Ini permulaan siang, itu bukrah. Cuma orang Arab kebanyakan orang Arab lah kita kata, uruf mereka pakai bukrah tu esok. Sini pun mana-mana lah bukrah maksudnya esok. Bukan maksudnya esok di awal. Di awal tu ikutkan memang ada maksud dia esok, sebab kita kata bukrah, sepatutnya esok awal pagi. Tapi orang Arab guna sekarang ni bukrah dengan mana esok. Wahya awalun nahar. Taqulu azuruka bukratas sabti. Maksudnya aku akan menziarahi kamu pagi Sabtu, pada awal pagi. Pada awal pagi, awal siang hari itu. Wa azuruka bukratan. Wal khamisu saharan wa huwa akhirul lail qubail al-fajri. Yang kelima saharan, itu sahur. Bila waktu sahur ni, iaitu akhirul lail, akhir malam. Sebelum sebelum sedikit sebelum fajar. Kat mana? Qubail al-fajri. Akhirul lail qubail al-fajri. Ini pada lughah macam inilah saharan, iaitu akhir malam sebelum fajar sedikit. Sebelum fajar sedikit. Adapun di sisi syarak, waktu sahur bermula pada pertengahan malam. Start pertengahan malam tu dikira waktu sahur dah. Jadi kalau siapa makan pada waktu tu dapat pahala bersahur. Cuma dia tak dapat pahala melewatkan sahur. Dia dapat pahala sahur. Adapun makan pukul 11, pukul 10 dia kata tu sahur. Tu sahur dia lah. Dia yang guna. Dia kata dia guna lah perkataan sahur, tapi di sisi syarak tak panggil sahur. Ada makan pukul 11, sahur.
Tak kira sebab dia mula di sisi syarak mula pertengahan malam. Jadi kira 12 jam. Ni mula pertengahan malam tu lah. 6 jam selepas 6 jam tu kata pukul berapa lah. Start pukul 1 pukul 1 lah. pukul 12 mula pertengahan malam tu. Waktu tu baru dikira sahur. Taqulu dzakartu darsi saharan. Aku muzakarah pengajian aku pada waktu sahur. Wasadisu ghadan wa huwa ismun lil yaumil ladzi ba'da yaumika alladzi anta fihi. Ghadan itu nama bagi hari yang selepas hari kamu. Yang selepas hari kamu yang kamu berada padanya sekarang ni. Sekarang ni selepas hari ni. Itulah ghadan, esok lah. Mana nak terang dia punya tu yang disebut dalam ni. Ismun lil yaum alladzi ba'da yaumika alladzi anta fihi. Taqulu idza ji'tani ghadan akramtuka. Idza ji'tani ghadan akramtuka. Apabila kamu datang kepada aku esok, aku akan muliakan kamu. Hari ni dah. Baik. Asabi'u atamatan. Yang ketujuh atamah. Wahya atamah ni ismun, nama lisulusil lailil awal, bagi 1/3 yang pertama. Kalau malam tu bahagi 3, 1/3 yang awal tu. Kata malam lah 12 jam, bagi 4 jam awal tu, itu dinamakan juga atamah. Dinamakan atamah waktu tersebut. Nama dia disebut atamah. Taqul sa'azuruka atamatan. Setengah kita sebut sebelum waktu isyak sikit. Ataupun mula waktu isyak. Wathaminu sabahan. Dan yang ke-8 sabahan. Kita sebut pagilah, waktu pagi. Wahwa, ingat di sini takrif dia. Wahwa ismun lil waqti alladhi yabtadi'u min awwali nisfil laili tsani ila zawal. Nama bagi waktu yang bermula daripada awal pertengahan malam sehinggalah zawal. Zawal waktu zuhur tu lah. Ini yang kita duk guna pakai ni lah. Yang kita duk guna pakai. Tapi kalau ikut anda tengok dalam takrif dalam Syekh Khalid, dia takrifkan apa? Awwalun nahar, iaitu permulaan siang hari. Permulaan siang hari. Dalam hasyiah maknanya awalun nahar. Ataupun boleh kita kata juga, kita tukar sikit, ismun lil waqti alladhi yabtadi'u minal fajri ila zawal. Daripada fajar sampai zawal. Ini tak tahulah asal dia mana. Barat ke apa kau Allah alam. Jadi pagi ini bermula daripada bermula daripada fajar sampailah kepada zawal, sampai kepada zuhur. Itu panggil pagi. Petang pula kita tengok masaan ismun, sini dia kata ismun lil waqti alladhi yabtadi'u minaz zawal ila nisfil lail. Maknanya start daripada pukul 12 malam tu sampailah zuhur, itu panggil pagi. Itu dipanggil pagi. Kemudian sampai daripada zuhur tu sampai pukul 12 malam tu panggil petang. Ikut dalam takrif ni lah. Jadi kalau takrif dalam Syekh Khalid tu, maknanya pagi itu bermula daripada fajar sampailah kepada zawal. Zawal itu dipanggil pagi. Petang pula bermula daripada zawal sampai kepada akhir siang. Akhir siang apa? Ghurubus syams. Boleh faham? Ada beza kan?
Ataupun tulis ismun lil waqti allazi yabtadi'u minaz zuhri ila akhirin nahar. Itu masa. Allah alam kenapa dia ambil tarikh ni. Contoh dia kat sobah tadi, safara akhi sabahan. Safara akhi sabahan. Saudara aku bermusafir pada waktu subuh. Wasalal qitaru bina masaan. Wasalal qitaru bina masaan. Apa ni? Nama apa? Kereta api. Kereta api sampai pada waktu petang. Kemudian wal ashiru abadan. Nampak kan beza kan sabahan dengan masaan, dengan takrif ni dan juga dengan takrif dalam apa ni Syekh Khalid. Itu ada yang mensyarahkan apa ni kitab ni, dia kata takrif ni kata tak sahih lah. Maknanya bukannya ini ambil daripada barat. Dia kata hak betulnya sobah ni apa tak silap ni maksud cahaya kan. Jadi waktu malam tu kalau mula pada malam mana ada cahaya, start cahaya. Hak pagi tu. Waktu pagi tu baru mula daripada fajar tu, yang ada fajar, adanya cahaya tu, tu baru dipanggil sobah dan sampai bila sampailah zawal. Kemudian daripada zawal tu baru kita panggil masak. Start daripada zawal sampailah ke maghrib tu, akhir nahar tu kita panggil masak. Sebab dia lawan dia sobah, lawan dia masak. Lepas tu lail lah pula. Taib. Abadan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Wal ashiru abadan wal hadi ashar amadan wa kullun minhuma ismun lizamanil mustaqbal lizamanil mustaqbal alladhi la ghayata lintihaihi taqulu la ashabul ashrara abada wa la aqtarifu syarra amada. Abadan amadan ni sama. Tiap-tiap daripada kedua-duanya adalah merupakan nama bagi zaman yang akan datang, bagi masa yang akan datang, yang tidak ada penghujung, tidak ada ghayah. Tidak ada ghayah, tidak ada penghujung, pengakhiran bagi akhirnya. La ashabul asyrara abadan. Aku tidak akan bersohbah, bersama dengan orang-orang jahat selama-lama. Kita terjemah selama-lama, sampai bila-bila. Wala aqtarifu syarra amadan, pun sama juga maksud dia. Amadan itu dengan mana? Abadan. Wasani ashar hinan wa huwa ismun. Itu silap tu, silap baris. Dia buat baris tanwin dua tu. Apa baris atas tu buat dua. Jadi isman. Wa huwa ismun. Betul ingatlah. Wa huwa ismun li zamanin mubhamin. Hinan nama bagi apa? Nama yang merujuk pada masa yang mubham. Yang mubham, yang tidak jelas. Yang ghairi ma'lumi libtida' wala lintiha, yang tidak diketahui permulaan dan pengakhiran. Mula bila, akhir bila, dia mubham. Kata hin, dia kata hin masa, satu masa. Mula bila tak tahu, akhir bila pun tak tahu juga. Dia tidak jelas. Taqulu sahabtu aliyan hinan minad dahri.
Aku telah bersahabat dengan Ali satu masa. Satu masa. Mula tu bila? Dengan kalimat tersebut, dengan lafaz tersebut tak menunjukkan kepada kita satu masa yang tertentu. Kita kena tanya dia balik mula pada bila kawan dia? Aku mula tahun ni sampai bila? Sampai keluar ni aku duduk kawan lagi. Itu kita kena tanya dia balik. Tapi dengan melalui lafaz tu mubaham. Dengan lafaz tu dia tak menunjuk kepada sesuatu masa yang tertentu. Baik, wa yulhaqu bidzalika ma ashbahahu min kulli ismin dalin 'ala zaman sawa'un akana mukhtassan mislu dhahwah wa duha am kana mubhaman mislu waqt wa sa'ah wa lahzah wa zaman wa burhah. Fa inna hadhihi wa ma mathalaha yajuzu nasbu kulli wahidin minha 'ala annahu maf'ulun fi, dan diilhaqkan, disertakan dengan yang tersebut ni, daripada isim-isim yang menunjukkan atas masa ni yang dia sebut ni, apa yang ma'ashbahahu, apa yang serupa, apa yang menyerupainya daripada tiap-tiap isim yang menunjukkan atas zaman. Maknanya boleh juga kita nak buat jadi maf'ulun fih. Sawa'un akana mukhtassan, sama ada mukhtas seperti dhahwah waktu duha, wa duha sama juga waktu duha, ataupun kana mubhaman, ataupun mubham, isim yang menunjukkan atas zaman tu mubham, seperti apa? Waqt ataupun sa'ah, lahzah zaman dengan burhah. Sa'ah dengan mana? Bukan sa'ah falakiyah. Kalau sa'ah falakiyah dengan mana satu jam tu lah, maknanya sa'ah masa, satu masa. Itu dia jadi mubham. Sama juga lahzah, kita terjemah kadang seketika. Seketika tu lama mana? Aqallun nifasi lahzatun, sekurang-kurang nifas tu lahzah, seketika. Jadi seketika tu lama mana? Dia tak tentu. Boleh jadi satu percikan habis dah, ataupun keluar saat lepas tu habis. Terbenar nama nifas. Wa zaman wa burhah fa inna hadhihi wa ma mathalaha, semua yang tersebut ni dan seumpama dengannya boleh kita nasabkan tiap-tiap satu daripadanya atas kerana jadi maf'ulun fih. Baik, zarful makan. Qala wa zarful makan huwa ismul makanil mansubu bi takdiri fi nahu amama wa khalfa wa qaddama wa wara'a wa fawqa wa tahta wa inda wa izaa wa hidhaa wa tilqa'a wa samma wa huna wa ma ashbaha dhalika. Wa aqulu qad arafta fi ma sabaqa zarfaz zaman. Sungguh kamu telah mengetahui pada apa yang telah lalu, kamu telah mengetahui akan zaraf zaman. Wa annahu yanqasimu ila qismain, dan bahwasanya zaraf zaman itu terbagi kepada dua, mukhtassin wa mubhamin, mukhtas dan mubham. Wa arafta, dan kamu tahu juga, anna kulla wahidin minhuma yajuzu nasbuhu ala annahu maf'ulun fihi, dan kamu tahu juga bahwasanya tiap-tiap satu daripada kedua-duanya, mukhtas dan mubham itu harus nasabkan dia jadi maf'ul fihi. Wa'lam, dan ketahuilah oleh kamu huna di sini di pembahasan zarf makan ni, anna zarfal makani ibaratun 'anil ismi dali 'alal makan al mansubi bil lafzi dali 'alal ma'na al waqi'i fihi bi mulahadhati ma'na fi ad-dallati 'ala dharfiyyah. Sama je nak tak syarah dah, cuma bezanya tadi merujuk kepada masa, sekarang ni merujuk kepada tempat. Kalau tadi makna tersebut berlaku pada masa yang tertentu yang kita sebut tadi, sekarang ni makna tersebut berlaku pada tempat. Boleh faham? Contoh dia punya ibarat dia pun sama. Isim ad-dal 'alal makan. Yani ibaratun anil ismi ad-dali 'alal makanil mansubi bil lafzi ad-dali 'alal ma'na al-waqi'i fihi bimulahadhati ma'na fi ad-dalati 'ala dharfiyyah. Baik, wa huwa aidan yanqasimu ila qismain. Zaraf makan pun terbahagi kepada dua bahagian, mukhtas dan juga mubham.
Wa ammal mukhtassu, adapun mukhtas, fahuwa fa ma'nahu ma lahu suratun wa hududun mahsurah. Kita terang dah tadi. Itu apa ni, zaraf makan yang mukhtas. Itu apa yang mempunyai rupa dan sukatan, had. Seperti ad-dar, al-masjid, wal hadiqah, wal bustan. Semua ni ada had, ada rupa dan ada had sukatan dia. Rumah, masjid, hadiqah, bustan, besar mana, rupa macam mana. Itu dia ada rupa dan juga ada sukatan, ada gambaran dia. Ada gambaran dia dan juga ada sukatan dia. Wa ammal mubham ma laisa lahu suratun wala hududun mahsurah. Lawan dia lah. Dia tidak ada gambaran dan tidak ada sukatan. Seperti wara' dan juga amam. Satu jelas. Lepas tu dia kata apa? Wala yajuzu an yunsaba ala annahu maf'ulun fihi min hadzainil qismaini illa tsani. Kecuali yang kedua. Apa dia yang kedua? Mubham. Dia kata dan tidak harus dinasabkan dinasabkan atas kerana jadi maf'ulun fih daripada dua-dua kisim tadi, kecuali yang kedua. Yang kedua saja boleh kita nasabkan jadi maf'ul fih. Wa huwal mubham, itu al-mubham. Ammal awwal, adapun yang pertama iaitu al-mukhtas, fayajibu jarruhu biharfi jarrin yadullu 'alal murad. Adapun yang kedua iaitu mukhtas, maka wajib kita jarkan dia dengan huruf jar yang menunjukkan atas murad. Contohnya i'takaftu fil masjidi, aku telah beriktikaf di dalam masjid ataupun di masjid. Wa zurtu aliyan fi darihi, aku telah menziarahi Ali di rumahnya. Wa qad dzakara al-muallifu min al-alfadhi ad-dallati 'ala al-makan 13 lafzan. Dan muallif telah menyebut daripada lafaz-lafaz yang menunjukkan atas tempat tu 13 lafaz. Yang pertama amama, terterjemah di hadapan. Jalastu amamal ustazi muaddaba, aku telah duduk di hadapan ustaz muaddaba. Kemudian wasani khalfa, yang kedua khalfa kita terjemah di belakang. Nahwu saral musyatu khalfar rukbani, telah berjalan orang yang berjalan kaki di belakang orang yang menunggang. Di belakang. Wathalithu quddama, kita sini sebut kidam syaya, di hadapan sikit. Sebagai kudam. Kudam maksudnya di hadapan, dia muradif dengan amam. Muradif dengan amam, sama maksud dengan amam. Dengan mana di hadapan lah. Masya syurtiyu qudam al-amir, telah berjalan polis di hadapan, polis itu di hadapan amir. Kami ni dua. Warabi'u wara'a, yang keempat wara'. Ini pun muradif dengan khalfa, sama makna dengan khalfa di belakang. Seperti waqafal musalluna ba'duhum
wara'a ba'din. Telah berdiri para jemaah yang menunaikan solat tu, sebahagian mereka di belakang sebahagian yang lain. Wal khamisu fawq. Fawq dengan mana di atas. Ala pun dengan mana di atas. Fawq dengan mana al-makanu al-ali, makan yang tempat yang tinggi. Fawq. Nahwu jalastu fawqal kursi. Aku telah duduk di atas kursi. Aku telah duduk di atas kursi. Terkadang guna makna fawq, tapi bukan makna tempat. Tempat. Itu ada makna yang lain. Baik. Itu faedah kita mengaji inilah. Kita mengaji zaraf zaman dan juga zaraf makan. Jadi bila kita mengaji ini, kita tahu kita ni, makhluk ni tak sunyi, tak lepas daripada masa dan juga tempat. Sebut saja makhluk, tak lepas daripada masa dan juga tak lepas daripada tempat. Jadi bila kita tahu kita makhluk, Allah bukan makhluk, Allah khaliq. Allah dia tak termasuk dalam hukum masa dan juga hukum tempat. Sebab Allah dah ada sebelum adanya tempat dan sebelumnya adanya masa. Masa ni daripada mana? Itu yang kita penting, yang perlu kita tahu. Sebab tu dalam Al-Quran ada ayat-ayat, nama dia ayat muhkamah, dan ada nama ayat dia ayat mutasyabihah. Ada ayat yang makna dia jelas, dan ada ayat-ayat yang maknanya yang jelas muhkamah, ada yang ada kesamaran. Allah Ta'ala tu seumpama makhluk. Jadi bila begini kita kena bawakan ayat yang muhkamah, ayat yang mutasyabihah ni kita kena rad, yani raddul muhkamah raddul mutasyabih ilal muhkamah. Kita kena bawakan ayat-ayat yang mutasyabih ni pada ayat-ayat yang muhkamah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tu kena ingatlah, tujuan kita mengaji. Bukan semua atas apa yang menunjukkan tempat kita bawa pada tempat. Ada yang bukan, walaupun contoh yakhafuna rabbahum min fawqihim. Yakhafuna rabbahum, yakni para malaikat tu yakhafuna rabbahum, takut mereka akan Tuhan mereka daripada atas mereka. Min fawqihim, ada fawq. Dah. Dalam ayat lain pun ada sebut nama fawq juga. Yang ni zahir bukan murad. Az-zahir laisa bimurad, kata ulama. Contoh ayat lain yang sebut wa fawqa kulli dhi ilmin alim. Dan di atas, kita sebut di atas, terjemah di atas, tapi kita tak faham di atas lah. Dan di atas orang yang alim tu ada orang yang lebih alim. Atas ni ke? Kalau ada orang alim, atas dia ada orang alim lagi. Tak, kita tak faham macam tu. Yani az-zahir laisa bimurad. Zahir bukan murad. Itu samalah macam ayat tadi, yakhafuna rabbahum min fawqihim, az-zahir laisa bimurad. Kemudian murad dia apa? Di sinilah berlaku khilaf antara kebanyakan ulama salaf dan kebanyakan ulama khalaf. Ada yang mentakwil dan ada yang tafwid. Ada yang menyerahkan dengan makna tak bagi tahu makna. Tak bagi tahu makna. Maknanya makna serah ke Allah Taala. Allah lebih mengetahui. Sebahagian lagi dia takwil. Tapi takwil pun bukan boleh takwil sesuka hati. Ada syarat-syarat dan sebagainya lah. Ada kena mengenal dengan lughah bahasa apa semua tu. Lain yang mentakwil. Jadi sebab-sebab pentakwilan pun banyaklah. Memang lebih selamat tafwid. Sebab kita tak pandai-pandai kita masuk-masuk dalam ayat-ayat Al-Quran yang kita tak tahu makna, tapi kita pi letak makna. Itu lebih selamat, itu lebih aslam. Tafwid tu kita lebih aslam. Itu lebih selamat. Sebab takut boleh jadi
Bukan itu makna dia. Kita tak memandai-mandai. Tapi ulama selepasnya kenapa ditakwilkan? Kerana datang syubhah-syubhah yang banyak. Ada nak jaga agama. Sebab tu sebenarnya kita kena tengok pada masa. Kita kadang bila kita tengok masa, kita tak tengok masa ulama tu kenapa mereka banyak. Depa kalau kita tengok depa lawan Mu'tazilah banyak. Depa lawan Mu'tazilah, depa guna istilah-istilah yang kadang-kadang ada yang falsafah gunakan istilah-istilah tersebut. Sebab kita tak duduk zaman dia, kita tak tahu. Sebab depa nak lawan benda tu, depa kena guna yang benda-benda tu kita kena lihat juga zaman tu apa yang berlaku. Kita jangan tengok pada zaman kita je. Jadi kita menzalimi mereka. Baik. Itu berkenaan dengan tauhid. Baik, sambung balik. Wasadisu tahta, di bawah. Tadi di atas ni di bawah. Waqafal qittu tahtal maidah. Disebut duduk ataupun berhenti. Kucing tu di bawah meja. Wasabi'u inda boleh juga kita terjemah dengan di sisi ataupun berdekatan. Di sisi dengan mana ataupun berdekatan. Li Muhammadin manzilatun, bagi Muhammad itu manzilatun, kedudukan di sisi ustaz. Ada kedudukannya di sisi ustaz. Wasaminu ma'a kita serta ataupun berserta. Jadi ma'a bukan huruf jar nah. Ma'a bukan harfu, laisa harfa jarrin. Ma'a zaraf. Ma'a dia ada dua keadaan, ada dua i'rab dia lah. Kalau dia mansub ma'an, itu jadi hal. Kita akan i'rab dia jadi hal. Maknanya kata-kata kami datang jina ma'an. Itu kita akan i'rab dia jadi hal. Tapi kalau tak masuk, tak ada alif tu, ma'a saja dia diidhafatkan, dia jadi mudhaf. Selepas itu akan jadi mudhaf ilaih. Sama ada dia jadi zaraf zaman ataupun zaraf makan. Tengok pada mudhaf ilaih tu. Tengok pada mudhaf ilaih. Kata-kata ja'a ataupun istaiqaltu ma'al fajri. Istaiqaltu ma'al fajri. Itu zarah apa tu? Zaman. Sebab selepas dia fajar. Istaiqaltu, aku bangun, yakni ai musahib, beserta fajar. Ini waktu fajar tu aku bangun. Kalau macam ni, sara ma'a Sulaiman akhuhu. Ini zarah apa? Zarah apa ni? Zarah makan. Dia berjalan beserta ataupun bersama dengan Sulaiman. Jadi sini tempat dengan Sulaiman. Ini musahiban lahu, beserta Sulaiman dia berjalan. Jadi dia ada dekat dengan Sulaiman tu, sebelah ke, belakang ke. Tapi merujuk kepada tempat. Wattasi'u izaa. Izaa ni muqabil, bertentangan. Ana ni bertentangan dengan antum. Ana al-an jalisun izaakum. Bertentangan kamu. Lana darun izaan nil. Kami mempunyai rumah bertentangan ataupun membetuli sungai Nil. Wal ashiru hidhaa. Hidha bukan kasut, berdekatan. Maknanya hidha dengan makna qarib, dengan makna berdekatan. Jalasa akhi hidha akhika. Saudara aku duduk berdekatan dengan saudara kamu. Wal hadi asyar tilqa'a. Tilqa'a dengan makna izaa juga, bertentangan.
jalasa akhi tilqa'a dari akhika, ay muqabil dari akhika. Saudaraku duduk ataupun duduk ataupun tinggal bertentangan ataupun membetuli rumah saudara kamu. Wathani asyar sama dengan mana di sana. Hunaka. Nahu qaulillahi ta'ala wa azlafna thammal akharin. Boleh juga kita sebut sammah. Ada ta. Sammata. Tu kena tengok nak baca tu. Nak baca cuba perhati makna, belajar perhati makna. Kalau itu mudah, sangat-sangat membantu untuk kita letak baris. Selalunya kadang-kadang dia tak pandai, dia boleh baca kerana dia ada kaedah. Tapi sebab dia kalimat dia tak ada. Jadi dia tak faham makna, jadi dia hentam sajalah kan. Boleh ni. Senang sikit baca kitab tak ada baris, kita betul semua. Baca seorang-seorang memang betul semua. Macam tajwid lah kan. Tajwid baca tak ada apa, kita lah betul. Bacaan kita lah yang paling sedap. Tapi sebenarnya salah. Ini macam itulah juga. Lepas tu ambil kita baca kat orang. Baca kat orang, lepas tu tanya kenapa jadi ni, kenapa jadi ni, ini jadi apa. Lama-lama dia akan biasa bermain dengan benda tu. Mula-mula kita baca mungkin kita tak boleh nak hadirkan makna tu lagi. Tapi bila dah makin lama kita akan dapat baca sambil kita faham makna. Itu mudah. Kita nak baca baris atas ke baris bawah ke, lepas tu jadi maf'ul ke, ini jadi fa'il, baca bina fa'il ke bina maf'ul, semua tu memang sangat-sangat membantu. Jadi ni pun tengok, kalau kita baca kita faham makna, kita baca summa. Summa tak jadi, tak kena. Kita tukar ni sama. Wasalisa asyar huna di sini. Isim isyarat ni. Nahu qaulika jalasa Muhammadun huna lahzatan. Muhammad duduk di sini sebentar ataupun seketika. Lahzah. Berapa lama? Wallahualam. Seketika. Tak jelas. Wa mislu hadhihi al-alfaz kullu ma dalla ala makanin mubham nahu yamin wa shimal. Dan seperti lafaz-lafaz ni juga apa yang menunjuk atas ataupun yang merujuk kepada tempat yang mubham, yang tidak jelas, seperti yamin, shimal, kanan, kiri. Ba'da, qabla, semua tu. Lepas tu ada waktu baca qablu, ada waktu baca apa ba'du, min qablu wa min ba'du. Sini pun ada tempat kita baca fauqu. Itu perbahasan dia dalam kitab besar lagi ya, kenapa dia bina atas dom. Amma ba'du, kenapa tak baca amma ba'du? Amma ba'da, tu baca amma ba'du. Adapun bila kita ada selepas dia mudhaf ilaih, kita akan baca ba'da. Ai ba'dal basmalati. Kita tak baca ba'dul basmalati. Kita akan baca ba'dal basmalati wal hamdalati ila akhirih. Itu perbahasannya dalam qatrun nada. Wallahu a'lam. Babul hal. Nanti sini. Bab hal. Hal. Satu tamyiz. Hal tamyiz. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wa amilus solihati